Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Mei bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Nurul Izzah Anwar memohon maaf selepas meramalkan PH memerlukan 2 lagi pusingan PRU sebelum boleh merampas semula Putrajaya. Ini selepas kenyataan Ahli Parlimen Permatang Pauh itu dikritik beberapa pihak, termasuk Setiausaha Agong Parti Saifuddin Nasution Ismail. Dalam temu bual eksklusif bersama Sinar Harian, bekas Naib Presiden PKR itu menjelaskan bahawa dia hanya menceritakan senario kes terburuk untuk partinya PKR dan gabungan pembangkang pada PRU ke-15 akan datang. Menurutnya, kekalahan PKR baru-baru ini dalam PRN Johor, di mana ia hanya memenangi 1 daripada 20 kerusi yang dipertandingkan, menyebabkan dia mengambil sikap berhati-hati dengan peluang pembangkang untuk menang. Bagaimanapun katanya, dia masih belum berputus asa dengan parti itu walaupun melontarkan kritikan pedas. April lalu dalam temu bual bersama Sinar Harian, Nurul Izzah meramalkan PH akan tewas dalam 2 lagi pusingan PRU sebelum menguasai Putrajaya. Menurutnya, gabungan itu perlu mengambil masa untuk mencipta produk baru kerana rakyat masih trauma dengan pengkhianatan yang menumbangkan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan. Saifuddin dalam respon balasnya berkata, pandangan berhubung prospek PKR untuk memenangi PRU tidak sepatutnya didedahkan kepada umum kerana ia boleh menjejaskan sokongan pengundi. Sementara itu, Saifuddin dan seorang lagi calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli akan berdebat pada 11 Mei ini. Sinar Harian melaporkan program selama 90 minit itu akan disiarkan secara langsung di semua platform organisasi berita tersebut. Ketua Pengarang Kumpulan Sinar Harian, Rozaid Ahmad berkata, program itu tepat pada masanya dengan pemilihan PKR kali ini yang dilihat sebagai petunjuk kepada barisan kepimpinan baru yang bakal menggantikan Presidennya Anwar Ibrahim. Program itu akan menjadi pentas menguji kewibawaan Saifuddin dan Rafizi dalam berhujah mengenai isu semasa serta soal kepimpinan dan masa depan PKR, kata Rozaid dalam satu kenyataan. Perebutan jawatan timbalan Presiden PKR menjadi tumpuan ramai, khususnya apabila Rafizi yang juga naib Presiden mengumumkan akan kembali aktif ke gelanggang politik. Dalam pemilihan kali ini, Anwar mengekalkan jawatan sebagai Presiden bagi penggal 2022-2025 tanpa dicabar. Lebih 1.2 juta ahli parti layak mengundi secara dalam talian atau fizikal pada pemilihan yang dijadualkan berlangsung dari 13 hingga 22 Mei ini. KKM digesa menubuhkan jawatankuasa inkuari khas berhubung kematian seorang doktor pelatih di Hospital Pulau Pinang bulan lalu. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata KKM dan pihak terlibat perlu segera memberi penjelasan berkenaan insiden tersebut. Dalam kenyataannya, Chow berkata penubuhan inkuari penting bagi mengenal pasti punca sebenar dan bagi mengelakkan kejadian serupa berulang, terutamanya melibatkan doktor-doktor pelatih. Tambahnya, sistem sedia ada juga perlu dikaji dan dirombak jika perlu, terutama membabitkan masa bekerja. Terdahulu, seorang doktor pelatih dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh dari bangunan pejabat Hospital Pulau Pinang. Kematian pegawai perubatan itu berlaku hanya 3 minggu selepas dia dihantar ke hospital tersebut. Kejadian itu mencetuskan bantahan daripada rakan sekerjanya yang menggesa pihak berkuasa untuk tidak menanggapi perkara ini sebagai isu biasa. Sebelum ini dilaporkan seorang lagi doktor pelatih yang meletak jawatan di hospital sama telah meninggal dunia secara mengejut pada Disember 2020. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang berkata, pihaknya masih menunggu beberapa keputusan ujian makmal sebelum melengkapkan laporan siasatan berhubung kes itu. Bekas Presiden Badan Peguam Malaysia Ambiga Srinevasan menggesa para peguam bertindak tegas dalam menghadapi serangan terhadap badan kehakiman. Ini ketika SPRM menyiasat Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas dakwaan memiliki kekayaan yang mencurigakan. Ambiga berkata demikian ketika menjelaskan petisyen yang dimulakan olehnya dan 5 bekas Presiden Badan Peguam Malaysia yang menyeru Majlis Peguam
untuk menggerakkan bantahan perarakan berjalan demi keadilan. Peguam itu yang bercakap atas kapasiti peribadinya berkata, usaha sedang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjejaskan badan kehakiman. SPRM baru-baru ini membuka kertas siasatan terhadap Hakim Nazlan susulan sebuah blog politik milik blogger Raja Petra Kamarudin mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan puncanya. Minggu lalu, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menyifatkan kritikan terhadap badan kehakiman sejak kebelakangan ini agak keterlaluan. Sementara itu, Presiden Badan Peguam Malaysia yang baru dilantik, Karen Chia Yilin berkata, dia mengambil maklum petisyen tersebut dan perkara itu telah dibincangkan sebelum dilancarkan. Katanya mesyuarat agung luar biasa Badan Peguam akan dipanggil untuk membincangkan perkara itu. Pemandu kereta Toyota Alphard yang direman kerana disyaki memandu secara berbahaya minggu lalu telah dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor Azman Syariat berkata, suspek dibebaskan semalam selepas keterangannya diambil. Bercakap kepada Kosmo, Azman memaklumkan suspek sebelum ini direman selama 3 hari sejak Isnin lalu untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Sabtu lalu, seorang pemandu Toyota Alphard dikehendaki polis setelah aksinya memandu secara berbahaya tular di media sosial. Pemandu tersebut dirakam memandu secara berbahaya dengan memotong di lorong kecemasan dan memprovokasi pengguna jalan raya yang lain. Menurut pihak polis, kejadian berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur Kara arah timur pada 30 April lalu. Susulan itu, pemandu tersebut yang dikesan mempunyai 56 rekod saman lampau ditahan di IPD Gombak pada Ahad sebelum dibawa ke mahkamah untuk permohonan perintah reman. Jabatan Alam Sekitar mengeluarkan perintah penahanan operasi kelengkapan ke atas premis yang disyaki menyebabkan pencemaran bau diesel di Sungai Semenyih. Ini selepas siasatan dijalankan ke atas premis di sepanjang Sungai Semenyih, terutama di kawasan perindustrian Beranang. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Alam Sekitar Wan Abdul Latif Wan Jaafar berkata, sampel campuran minyak serta air daripada premis itu terus diambil untuk siasatan lanjut. Menurutnya, tindakan di bawah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 akan diambil setelah memperoleh keputusan analisis kimia. Jika didapati bersalah, pihak premis boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum selama tempoh 5 tahun atau kedua-duanya sekali dan denda tambahan sehingga RM1,000 sehari bagi setiap hari kesalahan. Pada 1 Mei lepas, GAS menerima aduan pencemaran bau diesel di sepanjang Sungai Semenyih dan susulan itu loji rawatan air Sungai Semenyih dihenti tugas kemarin. Bagaimanapun semalam, Esko Pelancongan dan Alam Sekitar Hiloi Sian mengesahkan air sungai kembali normal apabila ujian bau merekodkan 3 kali bacaan 0 ton secara konsisten bermula jam 2.30 petang. Sumbangan itu katanya loji rawatan air Sungai Semenyih mula beroperasi pada jam 3.30 petang Selasa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.